Sains awal fokus kepada pembentukan sikap dan penguasaan kemahiran proses sains melalui penyiasatan alam hidupan, alam bahan dan alam fizikal. Kita tengok apa itu yang ada dalam alam hidupan. Okey, kalau tengok pada gambar ini, kita boleh teka apa penyiasatan yang kita akan lakukan atau apa aktiviti penyiasatan kemahiran proses sains yang ada pada alam hidupan. Kita akan menyiasat benda hidup dan bukan hidup. Okey, kita tengok apa ciri-ciri benda hidup yang boleh bernafas. Apa yang boleh bernafas? Yang membiak, boleh membiak. Boleh membesar dan dia perlukan air, makanan, udara untuk hidup dan dia ada hubungan kekeluargaan. Ini adalah ciri-ciri benda yang hidup. Kita tengok apa pula ciri-ciri benda bukan hidup. Benda bukan hidup tidak bernafas. Dia berlawan dengan benda hidup tadi yang bernafas. Ini tidak bernafas. Tidak boleh membiak. Saiz dia kekal. Kalau itu saiz dia itu je, dia tak akan membesar, dia tak akan berubah, dia tak akan apalah. Tidak memerlukan air, makanan atau udara untuk dia hidup. Sebab dia benda bukan hidup. So, dia tak perlukan air, udara, makanan. Tidak ada hubungan kekeluargaan. Dia sendiri je. Seorang-seorang dia pun tak apa, tak ada masalah. Tak perlu ada hubungan. Okey, ini ciri-ciri benda bukan hidup. Okey, kita tengok pada gambar ini. Cuba kita cari apa benda hidup yang ada dalam gambar ini. Pokok. Lagi. Pokok. Lagi satu. Pokok. Okey, apa benda bukan hidup? Pasu. Meja. Buku. Lampu. Dan banyak lagi. Pandai cari. Banyak lagi ada kat sini. Okey, tengok gambar seterusnya. Apa benda hidup yang ada kat sini? Kambing dan anak. Benda yang bukan hidup? Pagar. Pagar. Yang ni benda hidup ke bukan hidup? Bukan hidup. Ni tiang je, bukan pokok. Belakang dia benda hidup sebab pokok. Okey? Tengok seterusnya. Ini. Hidup ke bukan hidup? Okey? Buat ini dengan anak-anak. Cari gambar. Ini hidup atau benda bukan hidup. Seterusnya, kita akan buat penyiasatan terhadap bahagian anggota badan dan deria manusia. Anggota badan. Anak-anak dah tahu ke anggota badan kita ada apa dalam tu? Jom kita tengok. Bahagian badan kita. Kita ada kepala, bahu, badan, tangan, kaki. Boleh kita nyanyi? Nyanyi? Head, shoulder, knee and toes. Tapi sekarang kita tukar kepada kepala, bahu, badan, tangan, kaki. Tangan, kaki. Teruskanlah apa lagi. Sekarang kita masuk deria. Okey, kita ada berapa deria? Deria manusia ada 6. Bukan. Ada 5 sahaja. 5 deria. Deria penglihatan. Okey, apa anggota badan kita yang deria penglihatan? Apa daripada anggota badan kita? Telinga? Bukan. Mata, penglihatan. Okey. Deria pendengaran. Apa anggota badan kita? Telinga. Pandai. Deria rasa. Rasa. Kalau makan, okey. Lidah. Barulah kita dapat rasa. Kalau tak ada lidah, boleh rasa ke? Sebab tak pernah ada lidah kan? Tak ada lidah, so tak tahu. Okey. Bau. Kita bau dengan apa? Anggota badan mana? Hidung. Okey. Last. Deria sentuh. Kita menggunakan apa untuk sentuh? Anggota badan mana untuk nak sentuh? Kaki. Tangan. Okey. Tengok gambar ini. Anak ini menggunakan berapa deria? Berapa deria? Okey. Ada tak dia menggunakan deria penglihatan? Ya, ada sebab dia nak tengok buah yang dia pegang tu. Ada tak dia menggunakan deria pendengaran?
Ada, sebab dia bersembang dengan adik dia. Dalam gambar ni mungkin dia tak bersembang. Tapi sebelum ni, masa dia nak makan ni, dia bersembang. So, dia dengar. Mungkin buah ni digigit krak tu bunyi ada dengar. Okey. Ada tak dia menggunakan deria sentuhan? Ya, betul. Dipegang sentuhan. Apa lagi deria yang dia belum buat? Deria bau dan rasa. Bila dia makan, dia rasa, bau dia tahu buah ni sedap. Okey. Seterusnya, kita buat penerokaan ke atas haiwan. Ke atas haiwan. Kita mengencam bunyi-bunyi haiwan. Biasanya anak dah tahu. Kalau nampak kucing je, dia terus akan miau, miau. Kan? Kalau dia nampak ada lembu. Kalau kita pergi yang nampak lembu kan, apa dia cakap? Mu. Kan dibezakan miau and mu. Okey, meniru pergerakan haiwan. Biasa kalau kita kata anak kita banyak bergerak kan, kita samakan dengan apa? Pergerakan apa? Monyet lah. Monyet pergerakan. Dia tahu pergerakan monyet. Kalau kita kata kanguru, macam mana dia pergerakan? So, dia boleh meniru. Kena pasti tempat tinggalnya. Dia tengok je ada rumah, apa nama dia? Kandang. Kandang tu untuk apa? Kucing ataupun ayam? Kandang? Lembu. Pandai. Okey, bezakan haiwan mengikut makanannya. Okey, kalau kita bagi ikan, biasanya kita nak bezakan haiwan tu, ikan tu, kucing ataupun lembu yang makan ikan? Kucing. Lembu makan rumput. Okey. Menceritakan kitaran hidup. So, dia dah tahu kita ceritakan kalau lembu. So, lembu ke kucing? Okey, kucing lah. Kucing. Dia mesti mengandung dulu. Lepas tu baru ada anak. Anak daripada baby kucing tu sampai jadi dewasa, sampai jadi tua. Mati dan hidup balik semula. Macam itulah dia ada kitaran hidup dia. Bukan hidup balik semula. Maksudnya anak kucing tu besar balik semula. Kita akan ada kitaran dia daripada baby, dewasa dan tua. Okey, seterusnya kita buat penerokaan atas tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan ni benda hidup ke bukan hidup? Benda hidup. Pandai. Kita tengok mengenal pasti bahagian tumbuhan ada daun, ada apa lagi? Batang, akar dan bunga, buah. Ini pastikan anak kenal semua ya, mana dahan, yang mana daun, yang mana buah. Okey. Lepas tu menyatakan keperluan tumbuhan untuk hidup. Apa? Tumbuh-tumbuhan diperlukan apa untuk hidup? Sebab dia benda hidup. Apa dia? Udara, air. Okey, makanan dia apa? Okey, baja. Lagi satu makanan dia. Matahari, cahaya matahari. Pandai. Okey, seterusnya kita dah masuk alam bahan. Alam bahan. Kita buat apa? Apa yang kita nak fokuskan dalam alam bahan? Meneroka sifat bahan. Okey, apa sifat-sifat dia? Objek boleh tenggelam timbul. Okey, kalau tenggelam timbul, apa objek yang boleh tenggelam? Batu, besi, apa lagi? Okey, apa lagi? Fikir sendiri. Apa objek yang boleh timbul? Benda yang ringan. Benda yang ringan. Okey, biasanya macam ni. Kalau objek yang tenggelam timbul ni, kata tenggelam mesti benda yang berat. Kalau timbul mesti benda yang ringan. Tapi kayu balak berat ke ringan? Kenapa kayu balak bila letak dalam air sungai dia masih timbul? Okey, seterusnya. Proses perubahan keadaan air. Kita nak tengok, anak-anak tu tengok proses perubahan air. Daripada air menjadi ais. Macam mana? Apa proses dia daripada air cecair ni jadi ais? Ataupun sebaliknya dari ais ketul menjadi air. Atau dari air jadi wap air. Dari wap air jadi air. Okey? Itu perubahan keadaan dia. Seterusnya, bahan yang boleh larut dan tak larut. Apa dia? Seperti gula, garam. Larut ke tak larut?
Gula, garam, larut. Kalau ubi, batu, kayu, larut ke tak larut? Tak larut. Ketul macam tu je. Okey, seterusnya, bahan yang menyerap air. Kalau kita tumpahkan air, kita tanya anak, apa bahan yang perlu gunakan untuk serap air, untuk bersihkan, untuk keringkan kat tempat ni. So, bagi anak explore apa bahan-bahan yang boleh menyerap air. Okey, next. Alam fizikal. Meneroka alam fizikal dalam kehidupan harian seperti apa alam fizikal kita? Cahaya. Cahaya terdapat daripada pelbagai. Seperti matahari, of course. Betul. Lagi? Lampu. Cahaya apa lagi? Lilin. Apa lagi? Torchlight. Boleh juga cahaya daripada torchlight. Okey, bayang-bayang. Bayang-bayang. Bila wujudnya ada bayang-bayang? Waktu siang ada tak bayang-bayang? Ada. Bila? Waktu tengah hari, ada matahari yang betul-betul, nampaklah bayang-bayang kita gelap-gelap kat belakang, kat tepi, kiri kanan, depan belakang, ada bayang kita. So, bila lagi kita boleh buat bayang-bayang? Waktu malam. Okey, kalau ada bayang, mesti ada cahaya untuk jadikan bayang-bayang. Cuaca. Biasanya cuaca, di Malaysia kita ada cuaca panas, hujan, ada tak salji? Malaysia ada salji dah? Okey, boleh ada cuaca sejuk salji, kena pergi negara lain sebab Malaysia belum ada lagi. So, itulah yang kita nak ajarkan kepada anak-anak.